Orang ramai punya Berlima. Oh sekali Sekali. Ah, Boleh. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Encik Amar kerana dapat meluangkan sedikit masa pada hari ini untuk kami bersama-sama dalam menjayakan program interview ini dengan tajuknya Occupational Safety and Health OSHA, bahagian Oil and Gas Industry. Kami merupakan pelajar semester 4 daripada UiTM Cawangan Pulau Pinang, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Okay, sebelum saya mengemukakan beberapa soalan, lebih manis lagi jika kita berkenalan dulu dengan Encik Amar kita. Mungkin Encik Amar boleh memperkenalkan diri dan pengalaman Encik Amar dalam bidang keselamatan, khususnya dalam bidang oil and gas industri ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua. Nama saya Amar Zulfadli bin Sulaiman. Boleh panggil Amar je lah. Sekarang ni saya bekerja di Malaysia Refining Company, Sdn Bhd di Melaka. Adalah salah sebuah anak syarikat kepada Petronas lah. So bisnes kami di sini adalah berkaitan dengan penapisan minyak lah, penapisan minyak mentah. Jadi saya bekerja di Malaysia Refining Company ni, atau nama singkatan ni adalah MRCSB. Sudah hampir 6 tahun dalam bidang Instrument and Control Engineer. Jadi yang mana ada berkaitan sikit lah dengan safety lah. Okay, itu je. Okey, terima kasih Encik Amar atas pengenalan kepada kami sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan kepada agenda yang berikutnya, iaitu saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Encik Amar yang berkaitan dengan keselamatan di dalam bidang oil and gas industry ni. Okey, untuk soalan yang pertama, apakah jenis-jenis bahaya ataupun kemalangan yang sering berlaku dan berkemungkinan berlaku dalam industri oil and gas ni? Mungkin Encik Amar boleh ceritakan sedikit pengalaman Encik dalam bidang oil and gas ni. Okey, bila bercakap pasal bahaya ataupun hazard lah yang ada dekat dalam industri oil and gas ni, kebiasaannya orang akan kata apa ni lah, kebakaran ataupun letupan lah kan. Tapi benda tu adalah sesuatu yang kita seboleh-bolehnya nak elakkan berlaku lah, sebab itu adalah risiko paling bahaya lah dekat dalam bidang oil and gas. Bila kata sama ada pernah experience ke tak benda-benda ni, alhamdulillah setakat ni saya tak pernah experience satu yang benda yang berisiko besar sampai macam tu lah. Tapi benda yang saya berhalak adalah apa yang berpotensi berlaku. Contoh dekat dalam pelan saya sendiri dekat MRCSB, saya nak ceritakan lebih kepada kebocoran gas, yang mana kebocoran gas adalah sangat bahaya lah. Jenis-jenis gas yang berbahaya dekat dalam MRCSB yang selalu di-highlight adalah H2S ataupun nama saintifik dia hydrogen sulfide. Jadi hydrogen sulfide ni dia adalah gas yang flammable, mudah terbakar, dan satu lagi dia bahaya kepada kesihatan manusia. Jadi dekat pelan kami kilang penapisan minyak ni, memang itu adalah gas yang sangat berbahaya kepada staff lah untuk bekerja. Jadi ada beberapa yang kita harus ambil precaution lah untuk dalam melakukan kerja kita lah. Sebenarnya saya akan lanjut kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bagaimana cara untuk kita mengelakkan kejadian kemalangan daripada berlaku di kawasan oil and gas industri tersebut? Boleh Cik Mar cerita sikit? Okey. Banyak sebenarnya dekat dalam oil and gas ni yang mana kita beri kepada HSE ni, kepada keselamatan pekerja dan keselamatan orang-orang yang terlibat lah. Perkara pertama sekali, sebagai siapa yang bekerja dalam oil and gas perlu ambil tahu pasal ZTO rule ataupun zero tolerance rule. Ada
10 ada 10 macam peraturan yang tak ada toleransi langsung. Kalau buat salah ni automatik tak boleh masuk kerja ataupun digantung daripada bekerja lah kalau dia didapati bersalah. So 10 tu yang pertama sekali adalah perlu melakukan kerja dengan valid to work. Tidak boleh melakukan sesuatu kerja dekat dalam oil and gas tanpa ada permit yang sah. Permit bekerja yang sah, bukan permit macam kita punya ID ke, bukan. Maksud bila nak buat kerja kita kena isi satu permit dan dapatkan approval daripada semua pihak berkenaan, boleh kita buat kerja ni. Contoh saya berbalik pada H2S tadi. H2S ni adalah satu benda yang satu gas yang flammable dan berbahaya pada kesihatan manusia. Bila ada sampai satu tahap, ada satu limit dia, kalau kita terhidu, kita boleh dia kalau terhidu pada kuantiti yang kecil, kita boleh pengsan ataupun paling kurang pun hilang diri bau. Takkan ada diri bau dah selepas tu kalau dia macam merosakkan kita sel hidung ni. Tapi pada kuantiti terlampau tinggi pada satu tempat, bukan saja membahayakan kepada kita sebab boleh terbakar, tapi boleh menyebabkan kita mati sebab kita hidup satu gas yang kira macam beracun lah pada manusia. Jadi sebab tu bila sebelum nak melakukan kerja, kena ada valid to work, kena ada permit, kena ada valid permit to work, valid PTW. Bila dah ada valid PTW, bila nak melakukan kerja kat satu tempat tu, akan ada yang check dulu. Itu ada tak kandungan H2S yang tinggi. Kalau ada H2S yang tinggi, dia tak akan benarkan. Dan memastikan tempat kerja tu selamat untuk bekerja, baru orang production akan allow, kata okey, kamu boleh start kerja dekat tempat ni. Sebab tu perlunya permit to work ni. Okay, boleh? Saya akan beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah, apakah kemudahan keselamatan dan kesihatan yang wujud di tapak oil and gas industri tersebut? Mungkin Cik Ahmad boleh ceritakan macam seperti fasiliti yang terdapat di tapak industri tu. Fasiliti yang ada dekat sini boleh kata banyak lah yang kita boleh sebut. Kalau yang paling mudah, macam saya kaitkan balik, saya cuba kaitkan lah supaya bagi adik-adik semua mudah faham. So saya kaitkan dengan hazard yang H2S tadi, daripada awal saya cerita tadi ya. Jadi kemudahan, sebab bila cakap pasal kemudahan atau pasal HSE ni sebenarnya melibatkan satu bidang yang luas dekat dalam oil and gas sebenarnya. Malah ada satu department khusus hanya untuk pastikan keselamatan pekerja ni terjagalah. Nama satu department khusus HSE diwujudkan dalam Petronas sendiri. Jadi bidang yang sangat luas lah sebenarnya. Okay, jadi saya ambil satu portion kecil berkaitan H2S tadi. So kemudahan yang ada, kita ada instalasi berkaitan dengan gas detector dekat dalam kita punya plant. Kita ada gas detector ni, dia akan pastikan dekat satu kawasan tu, kawasan yang dah kita tahulah kawasan itu kawasan berbahaya lah. Memang tahu sini akan ada H2S dan kita tak nak ada kebocoran gas berlaku. So akan ada gas detector dipasang dekat beberapa tempat. Gas detector dan flame sensor lah, untuk tengok kalau ada kebakaran ke, ada kebocoran gas dan menyebabkan ada ignition punya source. Kalau terlampau tu dia panas, boleh menyebabkan
gas gas ni kita nak ada kebocoran gas detector ni akan detect dan akan hantar alarm kepada semua staff. Jadi akan ada siren lah yang akan berbunyi. Siren dia dekat siren tu akan berbunyi dekat site sendiri, siapa yang ada dekat dalam kawasan dekat unit, dekat process area. Siapa yang berada dalam bangunan pun akan terima alarm yang sama sebab akan ada PA. PA ni apa bahasa Melayu dia? Akan ada alarm lah. Ada bomba akan bagi tahu terdapat kebocoran gas di kawasan sekian-sekian. So diminta kepada siapa staf yang berkenaan untuk melakukan evakuasi. So benda-benda ni ada dekat dalam MRCSB lah, dalam Petronas sendiri dan mana-mana OP Petronas sendiri lah. Dan di MRCSB sendiri kami diajar dan sentiasa diingatkan lah, setiap hari Isnin pukul 2.30 akan ada siren, 4 jenis siren dekat dalam plant kita dan dia akan bunyikan 4 siren tu setiap setengah minit ni. Adakah dia fire alarm, adakah nombor 2 gas release alarm, nombor 3 evacuation alarm, nombor 4 all clear alarm. So 4 ni kita dah kena familiar kan sebabkan setiap minggu dengar, kita akan familiar dengan bunyi-bunyi ni dan bila berlaku benda tu kita tahu apa nak buat. Okey. Itu je. Saya beralih kepada soalan yang terakhir. Apakah prosedur yang perlu dijalankan sekiranya berlaku kecemasan, kecederaan atau insiden di tapak oil and gas tersebut? Boleh Abang Mas cerita sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey, bila ada berlaku insiden ataupun kepalangan yang besar, kalau contoh ada berlaku kebakaran atau kebocoran, akan ada siren lah macam yang saya sebutkan tadi. Akan ada siren dan akan ada pengumuman. Bila ada siren dan pengumuman datang daripada bomba akan sahkan. Bila dia bunyi, okey, kita tahu ni bunyi ni adalah gas release alarm. Tapi kita hanya akan tunggu pengumuman lah. Bila ada pengumuman daripada ahli bomba adalah staf Petronas sendirilah yang bekerja dalam Petronas dan MRCSB. Bomba akan kata, okey, terdapat kebocoran gas di kawasan sekian-sekian, sila lakukan evakuasi. Itu adalah kita punya emergency response plan lah. Apa yang kita perlu buat. Siapa yang berada di kawasan itu, kalau bila kata ada gas release alarm ataupun ada fire alarm, dia perlu keluar daripada kawasan tu secepat mungkin. Akan ada dipanggil evacuation point lah, tempat berkumpul dekat kawasan-kawasan yang telah macam diwartakan lah dekat kawasan dekat dalam plant. So setiap orang kena tahu kat mana kawasan tu dan kena hadamkan lah setiap kali nak buat kerja. Even macam saya cakap tadi, kan ada kena isi valid PKW, valid permit to work. Dekat dalam tu dah tulis siap-siap kat mana kawasan yang kena berkumpul kalau berlaku kecemasan. So setiap orang patut tahu kat mana nak berkumpul. Jadi kalau berlaku kecemasan, berlari ke kawasan kecemasan. Dan special sikit kalau gas release alarm tu berkaitan dengan hydrogen sulfide ni lah. Hydrogen H2S ni dia gas yang berat. So kalau berlaku kebocoran yang terlampau banyak, gas tu dia bukannya pergi ke atas tau. Dia akan berkumpul dekat bawah. Jadi dia akan dia kalau macam karbon dioksida ataupun asap kan, berkepul-kepul, dia akan pergi ke atas. So kita tak, kalau asap kan sesak nafas. Hydrogen sulfide dia ke bawah dan boleh menyebabkan kita boleh bau lah, akan bau panjen, ada bau macam bau telur tembelang. Itu maksudnya itu dah simbol mengatakan ada H2S berdekatan. So kena lari berlawanan dengan arah angin. Kita ada windsock. Windsock ni macam mana cakap dia macam warna oranye dekat atas tinggi tu.
kita boleh nampak angin tu arah mana kan. Kalau ada angin, kita boleh tengok angin tu dari datang pada arah kiri ke, daripada arah kanan ke. So kita kena berlari berlawanan dengan angin supaya angin tu tolaklah gas tu. Angin tu tolak gas tu dan kita tak hidu bau gas yang berbahaya tu yang boleh mengancam keselamatan kita lah. Itu antara respons plan yang ada lah. Tapi kalau ada berlaku injury ke ataupun ada terluka ke, terbakar ke, berlaku kebakaran dan terkena tangan kita ke, kaki kita ke, kita kena apply first aid, dapatkan bantuan daripada bomber. Setiap orang akan kena bawa walkie-talkie. Ada walkie-talkie dan akan bekerja bersama dengan safety officer. Jadi safety officer ni bertanggungjawab untuk pastikan pekerja-pekerja yang bekerja bersama dengan dia tu selamatlah dan dia lah buat first aid. Kalau ada apa-apa emergency, dia kena contact bomber untuk datang untuk bawa panggil ambulans ke untuk bawa pergi ke klinik berdekatan. Itulah, harap menjawab lah. Okay, dengan berakhirnya soalan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi interview kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amma kerana dapat meluangkan sedikit waktu bersama kami pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri dan akan perbaiki daripada semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Amma kerana sudi meluangkan masa kami